Assalamualaikum. Saya Muhammad Akif bin Azmira, umur 11 tahun, ingin membuat kuih tradisional Kelantan, iaitu kuih butir naka. Okey. Terlebih dahulu saya ingin menunjuk bahan-bahan yang perlu ada ketika membuat kuih butir naka. Yang pertama, iaitu debu pulut, santan, kapur, daun pandan, sedikit garam, halba dan gula. Okey, bahan-bahan yang ada iaitu letak debu pulut 4 cawan, letak 4 cawan debu pulut, letak sedikit air kapur. Okey, letak 1 cawan air daun pandan yang telah di blender. Okey, kita saus hingga sebati. Setelah itu kita getar adonan menjadi bujur. Okey, setelah itu kita masukkan adonan ini ke dalam air mendidih. Okey, setelah terapun, kita angkat dan masukkan ke dalam air sejuk yang biasa. Okey, lagi sekali saya ingin menunjuk cara-cara untuk membuat kuah kuih butir naka. Bahan pertama, letak 1 mangkuk santan, letak 1 gelas air, letak 6 sudu gula, letak daun pandan, letak sedikit garam, dan letak 1 sudu halba. Okey, setelah kuah mendidih, kita masukkan biji butir naka ini ke dalam kuah yang mendidih. Okey, butir naka sudah siap. Kuih butir naka merupakan kuih sejenis berkuah dan mempunyai rasa lemak. Di Kelantan, biasanya dia dijadikan sebagai pencuci mulut di tempat majlis, kenduri perkahwinan dan tahlil ataupun di tempat doa selamat. Muhammad Danish Hakimi bin Mukhtar. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Kemahan 2 Tanah Merah, Kelantan. Hari ini saya akan membuat cekodok pisang. Kita memerlukan beberapa biji pisang, sebiji telur, beberapa sudu gula, beberapa sudu
tepung gandum dan beberapa sudu-sudu tepung penaik. Kita akan melenyek beberapa butir pisang, telur dan kacau. Ya, masukkan sesudu gula, sesudu tepung dan sedikit serbuk penaik. Dia untuk digoreng. Jemput pisang atau juga dikenali sebagai cekudik pisang merujuk kepada campuran pisang dan gandum yang digoreng dalam minyak masak. Pada umumnya ia digolongkan dalam kuih jenis tradisional kuih jemput-jemput. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nur Alisa Sofia binti Rosli dari SK Kemahan 2 akan menunjukkan satu resipi latte yang sangat sedap, iaitu singgang tulang lembu. Resepi ini sangat popular ketika hari raya Kurban atau majlis keramaian. Bahan untuk resepi ini adalah 1 kilo tulang lembu, ulas bawang merah, 5 ulas bawang merah dimayang, 3 ulas bawang putih, sedikit halia dihiris halus, lengkuas diketuk, 4 keping asam gelugur, 7 tangkai cili kering digunting halus, garam sedikit belacan, 4 sudu ketumbar ditumbuk, dan bahan rahsianya adalah susu. Mula-mula rebus tulang sehingga empuk. Dalam bekas lain gaus sehingga mati. Untuk masuk bahan yang digaul tadi. Tambah sedikit garam, dan budu.
biarkan sekata. Rasa. Sedap. Sedap. Siap. Inilah dia lauk singgih gulai yang telah siap. Sedap dimakan bersama ikan rebus goreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Rania Nasuha binti Tengku Muhammad Aziri dari SK Kemahang 2. Hari ini saya akan membuat bubur butir nangka. Bahan-bahannya ialah 2 cawan tepung pulut, 1 cawan air, setengah cawan gula, 1 kotak santan, 2 helai daun pandan, pewarna hijau dan merah, 1 sudu kecil herba, 1 sudu kecil garam dan 2 kerek gula melaka. Sebelum membuatkan, pastikan tangan bersih. Masukkan 2 cawan tepung pulut, secubit garam, masukkan air sikit demi sedikit. Sekarang adonan telah tersepati, kita bahagikan kepada 2 bahagian. Masukkan 1 tutup pewarna hijau, masukkan 1 tutup pewarna merah. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Imaliana binti Muhammad Azam dari Sekolah Kebangsaan Kemahang 2 Tanah Merah, Kelantan. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat akok kedut. Bahan-bahannya ialah air gula melaka atau nisel yang telah dimasak menggunakan 1 cawan air, 1 keping gula melaka dan 1 helai daun pandan. 5 biji telur ayam, setengah cawan gandum, 200 ml santan kotak dan sedikit. Cara-caranya ialah masukkan semua bahan ke dalam blender.
Kemudian blend sehingga sebati. Sapukan minyak kepada cupcake maker yang telah dipanaskan. Tuangkan acuan ke dalam cupcake maker tersebut. Telah di-blender 3/4. Selepas 5 minit, kita keluarkan akok yang telah masak menggunakan sudu plastik. Okey, inilah hasil akok kedut air tangan saya yang dibuat dengan pertolongan daripada ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkri Farihan bin Azlan dari Sekolah Kemasakan Kemahang 2, Tanah Merah, Kelantan. Hari ini saya akan membuat kuih tradisional Kelantan iaitu cekmek molek. Bahan-bahan untuk membuat kuih cekmek molek ialah ubi keledek yang telah direbus, tepung gandum, kelanta, garam, gula dan minyak untuk menggoreng. Mula-mula lenyek ubi sehingga hancur. Kemudian masukkan sedikit margarin dan secubit garam. Kemudian masukkan secawan tepung dan gaul sehingga sebati. Sehingga menjadi dough. Ambil sedikit adunan dan bulatkan. Letakkan sedikit gula di adunan dan bulatkan menjadi bujur. Dan bentukkan adunan menjadi bujur. Okey. Sekarang adunan kita dah siap. Sekarang kita dah boleh menggorengnya. Asal-usul kuih cekmek molek. Cekmek molek atau dikenali sebagai cekmek ialah sejenis kuih tradisional yang popular di Kelantan dan Terengganu. Ia diperbuat daripada ubi keledek yang dilenyekkan dan tepung gandum sebagai adunan dan gula sebagai inti dan digoreng. Sorry ndak barasan, dah takuti sampai di dada, ngana kira tamu cemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Rafiq bin Muhammad Syukri. Saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kemahang 2, Tanah Merah, Kelantan. Hari ini saya akan membuat makanan tradisional orang Kelantan, iaitu cekmek molek. Mari kita mulakan masakan pada hari ini. Bahan-bahannya ialah tepung gandum, gula, ubi keledek dan sedikit garam.
buang kulitnya. Selepas ubi keledek telah dikupas, kita masukkan ubi keledek di dalam bekas yang besar dan masukkan tepung gandum. Kemudian kita masukkan sedikit secubit garam dan kita lenyapkan. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kemudian kita gaulkan. Ini cara-cara membuatnya. Lepas itu masukkan gula. Inilah hasilnya setelah dimasukkan zat gula. Mari kita masak cekmek molek kita. Pertama, panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan cekmek ke dalam minyak yang telah panas. Setelah masak, kita masukkan ke dalam pinggan yang telah ada tisu. Inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziz Liana binti Azlan dari Sekolah Kebangsaan Kemahan 2, Tanah Merah, Kelantan. Hari ini saya akan menyediakan kuih tradisional negeri Kelantan, iaitu cekmek molek. Bahan yang diperlukan membuat kuih cekmek molek ialah tepung, gula, garam, minyak, kelanta dan yang paling penting ialah ubi keledek. Mula-mula kita melenyek ubi yang telah direbus sehingga hancur. Masukkan secubit garam dan sedikit kelanta. Seterusnya meletakkan tepung gandum dan menggaul sehingga sebati. Selepas adunan sebati, kita bentukkannya menjadi bulat. Kemudian letakkan gula di tengah-tengah adunan. Bentukkan adunan sehingga menjadi bujur. Goreng kuih sehingga kuning keperangan. Panaskan minyak dan goreng sehingga garing. Inilah nasi Melayu. Alhamdulillah, ini juga. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Akif berada bersekolah di Sekolah Kemahan 2. Kali ini saya ingin mengenalkan pakaian
yang selalu dipakai oleh nelayan. Okey, yang pertama ni semutar ataupun dipanggil sebagai kain lepah. Ni kain sarung, kain yang dibuat oleh batik. Ni kasut untuk mengelakkan daripada kecederaan. Ni baju pagoda. Ini selesa dikarenakan kainnya yang lembut dan sejuk. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Rafiq bin Muhammad Syukri. Hari ini saya memakai pakaian tradisional orang Kelantan. Baju ini biasanya dipakai pada waktu hari raya. Ini ialah songkok, ini ialah samping, ini ialah baju Melayu. Baju Melayu dipakai dengan terkodok. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish Syakimi. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kemahan 2. Hari ini saya akan berkongsi tentang pakaian tradisional India, iaitu kurta. Kurta merupakan pakaian tradisional lelaki kaum India. Kurta ialah kemeja yang longgar dan panjang sampai ke lutut. Ia diperbuat daripada kain kapas dan sutera. Bahagian leher kurta biasanya bentuk bulat. Kurta biasanya dipakai bersama salwar longgar pijama. Kurta pijama biasanya dipakai ketika majlis rasmi. Inilah serba sedikit maklumat tentang kurta. Semoga rakyat Malaysia sentiasa berbangga dengan pakaian tradisional ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Azri Iliana binti Azlan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kemahang 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah baju kurung. Baju kurung adalah pakaian masyarakat Melayu yang tertua. Tun Hassan Temanggung adalah pencipta baju kurung. Baju kurung adalah pakaian tradisional untuk wanita Melayu. Baju kurung menjadi pakaian rasmi bagi negara Malaysia. Baju ini dipakai oleh semua golongan masyarakat tanpa mengira usia. Biasanya baju kurung dipakai ketika menghadiri majlis perkahwinan, majlis rasmi dan majlis agama. Baju tradisional berkeadaan longgar, berlengan panjang, berpesak serta kembang di bahagian bawah. Terdapat pelbagai jenis baju kurung seperti baju kurung kedah, baju kurung perak, baju kurung pahang, baju kurung teluk belanga, baju kurung dan baju kurung pesak. Inilah serba sedikit perkongsian saya tentang baju kurung. Semoga baju kurung tetap kekal walaupun ditelan zaman. Sekian, terima kasih. नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने. Assalamualaikum, saya Muhammad Asyad Iskandar bin Muhammad Izi. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kemahang 2. Hari ini saya akan berkongsi tentang pakaian tradisional orang Kelantan. Semutar. Semutar ni biasanya orang Kelantan menggunakan kain batik lepas. Orang Kelantan biasanya guna
kain batik dan seluar di dalam. Pakaian begini biasanya orang selatan pakai untuk pergi ke kebun. Tak apalah deh, nak gina Bahmatan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Rosman. Saya belajar di SK Kemahan 2. Hari ini saya akan berkongsi tentang pakaian tradisional iaitu baju Melayu. Baju Melayu mula diperkenalkan pada 700 tahun dulu. Terdapat dua jenis iaitu cekap musan dan teluk belanga. Baju Melayu biasanya dipakai sewaktu majlis rasmi dan keagamaan. Bahagian baju Melayu. 5 butang baju Melayu melambangkan rukun Islam. Mempunyai 3 saku baju. Samping terkolok dipakai bersama seluar. Biasanya pesilat juga akan memakai baju Melayu tetapi berwarna hitam. Inilah serba sedikit maklumat tentang baju Melayu. Semoga rakyat Malaysia sentiasa berbangga dengan pakaian tradisional ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwina binti Salma. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kemahan 2. Saya ingin menerangkan tentang sejarah baju kurung. Baju kurung adalah pakaian masyarakat Melayu yang tertua. Tun Hassan ialah pencipta baju kurung. Baju kurung adalah pakaian tradisional wanita Melayu. Baju kurung juga menjadi pakaian rasmi negara Malaysia. Biasanya pakaian ini dipakai pada majlis perkahwinan, majlis agama, majlis rasmi. Baju kurung tradisional berkeadaan longgar, berlengan panjang dan berbesar serta kembang di bahagian bawah. Terdapat pelbagai jenis baju kurung. Baju kurung perak, baju kurung kedah, baju kurung pahang, baju kurung teluk belanga, baju kurung pesat. Inilah serba sedikit perkongsian saya tentang baju kurung. Semoga baju kurung tetap gah walaupun ditelan zaman. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Ambo Muhammad Akif bin Azmilah, sekolah dekat SK Kemahan 2. Nak ayat pengalaman masa gikek moh. Pada kami lepas, ambo bersama mak ayah ambo gikek moh kat Lato Sehati Sejiwa Batu Militer Dili. Ambo tolak dalam rumah lepas mayasa sampai denu kira-kira dalam pukul 2 petang. Sampai dah sana semua orang pakat pasal kekmoh. Ambo lah jo nolong ayah ambo pasal kekmoh. Jo ikat tali kekmoh. Lepas tolong ayah ambo pasal kekmoh, ambo pula tolong mak ambo nanut nasi. Ambo lah jo igi bawe, koyak bawe, lepas tu basuh bagi-bagi. Mama ambo yo goreng nasi dengan ikan, ada pula dengan singgih kayu. Semua orang pakat makan nasi.
ambo sampai nambuh nah. Lepas tu ada pula ular tidur budu ngapoyo. Buruk-buruk. Lepas dah makan, ambo ngamuk ayah ambo gimayi ngorek. Sambil tu ambo tunggu maya iso. Lepas dah maya iso, ambo gibaka ayah go gibaka ayah. Lepas bakar ayah, nak ngatuk dah belakang, duduk baring dekat kemah, tidur lalu. Lepas tidur tu, pagi esok pula, ambo bangun pukul 6, maya subuh. Tak sabarlah nak terjun tak pelung dalam sungai. Lepas lah terjun dalam sungai tu, ambo berenang-berenang musim-musim apa musim-musim. Lepas dah berenang tu, ambo naik dekat kemah, sipai-sipai bagi. Nak pergi main mutik TV pula atas bukit. Main lah mutik TV, brom-brom main musim-musim. Suka lah memang tak boleh nak ajak kat orang. Suka do'oh lah. Lepas yang ambo musim-musim, ambo balik mula pak kemah. Ambo makan pagi-pagi. Lepas makan tu, ambo nak balik dah. Ambo jo, kalau ambo nyepek-nyepek kemah, nyepek bagi. Lepas nyepek bagi tu, ambo masuk dalam kereta. Ambo pergi pak air terjun nak ambil gambar. Betah. Lepas dah ambil gambar tu, ambo pun balik. Memang suka lah rasa nak pergi pulau lah. Sekian, terima kasih.